Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kita lagi dalam subjek sains untuk tingkatan 5. Hari ini kita akan masuk kepada bab 2 yang bertajuk nutrisi dan teknologi makanan. Oke. Apa yang akan kamu pelajari pada bab ini? Yang pertama, kamu akan belajar mengenai gizi seimbang dan nilai kalori. Yang kedua, kamu akan belajar mengenai keperluan nutrien oleh tumbuhan. Seterusnya, kamu akan belajar mengenai kitar nitrogen, teknologi pengeluaran makanan, teknologi pemprosesan makanan, dan kemudian yang terakhir makanan kesehatan dan suplemen kesehatan. Untuk hari ini kita akan belajar dahulu mengenai gizi seimbang, nilai kalori, dan kemudian kita akan belajar juga mengenai keperluan nutrien oleh tumbuhan. Hey, 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 tinggal sihat semua. Hey, 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 sihat dan berkualiti. Semasa di menengah rendah, kamu sudah belajar mengenai kelas-kelas makanan dan juga gizi seimbang. Masihkah kamu ingat apa yang dimaksudkan oleh gizi seimbang? Oke, tidak mengapa. Coba kamu lihat gambar yang cikgu letak di hadapan ini. Antara 4 gambar ini, coba kamu pilih yang mana 1 ataupun 2 ataupun 3 gambar yang menunjukkan contoh gizi seimbang dalam pemakanan. Gambar pertama, gambar kedua, ketiga, dan keempat. Sudah tentu kamu akan pilih makanan yang tiada pizza dan tiada burger kan? Oke. 2 ini adalah contoh makanan yang mempunyai gizi seimbang. Apakah maksud gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Oke, apakah dia 7 kelas makanan? Kita refresh balik ya. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam mineral, pelawas, dan juga air. Semuanya ada 7 ya. Jadi sekiranya kamu ingin mengamalkan pemakanan seimbang, satu pinggan makanan kamu itu haruslah mengandungi kesemua kelas makanan ini dalam jumlah ataupun kuantiti yang betul ya. Bercakap mengenai pemakanan seimbang, cikgu rasa kamu sudah pernah dengar mengenai konsep pinggan sihat Malaysia. Ada yang lagunya tuh kan, suku-suku separuh itu kan. Suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Konsep pinggan sihat ini maksudnya dalam satu pinggan yang kita makan itu, kita akan bahagikan dia kepada 3 bahagian, separuh dan juga suku ya. Suku yang pertama adalah makanan yang kaya dengan karbohidrat. Contohnya nasi, mie goreng, roti, bijirin, dan sebagainya. Suku yang kedua pula adalah makanan yang kaya dengan protein. Contohnya ikan, ayam, daging, kekacang, dan banyak lagi lah protein. Kemudian separuh daripada pinggan kamu itu kamu harus letakkan dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Ini yang dipanggil sebagai pinggan sihat Malaysia. Jika kamu makan dengan pinggan sebegini, kamu akan sehat. Macam begitulah ceritanya. Ianya dipanggil pinggan sihat, tapi yang sehat itu kamu, bukan pinggan. Malnutrisi. Malnutrisi ini adalah satu keadaan di mana seseorang itu terlebih ataupun kurang nutrisi dalam badannya. Oke, sekiranya seseorang itu contohnya mengalami kekurangan protein, dia akan terkena penyakit ataupun terlebih juga akan menyebabkan penyakit. Contoh-contoh penyakit seperti yang kamu dapat lihat di hadapan ini, goiter, scurvy, kwashiorkor, riket, dan banyak lagi penyakit. Oleh itu, pentingnya untuk kita mengamalkan pemakanan secara seimbang, jangan lebih dan jangan kurang, agar badan kita sentiasa terhindar daripada penyakit-penyakit berikut. Salah satu tujuan utama kita mengambil makanan ialah untuk mendapatkan tenaga. Maknanya di dalam makanan yang kita ambil itu ada tersimpan tenaga yang diperlukan oleh tubuh badan kita untuk beroperasi. So hari ini kita akan belajar mengenai nilai kalori makanan. Apakah yang dimaksudkan oleh nilai kalori makanan? Oke, ianya ialah jumlah tenaga yang dibebaskan oleh pembakaran 1 gram makanan. Ya. Unit SI bagi nilai kalori makanan ialah joule per kilogram ataupun J kg negatif 1. Untuk mengira nilai kalori pada makanan, kita menggunakan satu radas yang dipanggil sebagai kalorimeter bom. Bukan bom, dia kalorimeter bom.
Setiap kelas makanan yang kita ambil mengandungi nilai kalori yang berbeza. Masihkah kamu ingat nutrisi apakah yang paling mengandungi banyak tenaga? Mesti kamu akan cakap lemak dan juga karbohidrat. Contohnya kamu boleh lihat di depan ini. Karbohidrat mengandungi 16.7 kalori. Lemak pula mengandungi nilai kalori yang paling tinggi, 37.6. Manakala protein 16.7. Selain itu, kita juga boleh mengira nilai kalori makanan daripada makanan-makanan yang kita makan setiap hari. Contohnya, makanan karbohidrat seperti nasi, roti putih, ataupun gula. Berapa dia punya nilai kalori? Ada tertunjuk di hadapan tuh. Kemudian makanan yang kaya dengan lemak. Contohnya seperti minyak sawit, mentega. 38 dia punya nilai kalori. Betapa tinggi kalori yang ada pada lemak ni kan. Mentega pula 31.2. Begitu juga dengan protein, pelawas dan banyak lagi. Setiap makanan yang kita makan, kita boleh kira nilai kalorinya. Oke, next kita pergi kepada contoh soalan yang melibatkan pengiraan nilai kalori makanan. Oke, cikgu mau kamu dengar bagus-bagus kerana soalan-soalan seperti ini sering keluar di dalam exam. Oke, kita baca contoh soalan yang pertama. Di situ dia bagi satu jadwal dan soalannya berbunyi begini. Lisa Blackpink telah memakan 200 gram roti, 100 gram susu, dan 50 gram oren. Hitungkan jumlah nilai kalori yang diambilnya. Dia bagi satu jadwal di sana. Ya, dia bagi satu jadwal. Roti berapa nilai kalorinya? 9,4. Susu berapa? 13,7. Oren pula berapa? 1,5. Oke, kita kena pahamkan jadwalnya dulu. Kemudian kita tengok soalan. Kita tengok berapa banyak yang si Lisa ni makan. Roti 200 gram, susu 100 gram, oren pula 50 gram. So, macam mana kita mau kira jumlah nilai kalori yang dimakannya? Tenang saja, kita cuma perlu darab. Ya, oke. Pertama sekali kita tengok roti. Roti 9,4. Kita darab dengan berapa banyak dia makan? 200 gram kan? Kita darab dengan 200. Susu pula 13,7 dia punya nilai kalori. Berapa banyak si Lisa makan? 100. Kita darab. Begitu juga dengan oren, kita darab saja dengan 50 gram yang dia makan. Dan kita totalkan. 1880, 1370, 75. Jadi penyelesaiannya senang sahaja. Jumlah kalori yang dimakan oleh Lisa Blackpink ialah 3325 kilojoule per gram. Senang sahaja kan? Nanti kamu akan jawab soalan seperti ini. Oke, kita tengok lagi satu contoh soalan. Oke, soalannya ada beza sedikit ya. Kita tengok dulu soalannya. Macam biasa, dia akan bagi jadwal di sana. Dia bagi makanan seperti burger bakar, cendol pulut, dan juga ABC. Dia bagi nilai kalorinya 250, 98, dan 57. Oke, soalannya pula. Kira jumlah kalori Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza telah memakan 50 gram burger bakar, 5 gram cendol, dan meminum 2 gram ABC. Oke, terus lapar pula kan? Oke, jadi macam mana kita mau kira? Sama juga macam tadi. Cuma bezanya di sini, coba kamu perhatikan jadwal tuh, nilai kalorinya. Sentiasa perhatikan unitnya. Kadang-kadang unitnya itu boleh trik kamu supaya buat silap. Di sini dia letak kilojoule per 100 gram. 100 gram. Kalau tadi kilojoule per gram kan? Ini per 100 gram. Maknanya ini adalah nilai tenaga bagi setiap 100 gram makanan tersebut. Biasanya satu kan? Ini 100 gram. Jadi kamu kena hati-hati dengan unit. Kamu kena tengok betul-betul. Jadi macam mana kamu mau jawab soalan begini? Sama juga macam tadi, cuma bezanya kamu kena bahagi dulu data-data di dalam jadwal ini dengan 100. Contohnya burger bakar 250, kita bahagi dulu dengan 100. 250 bahagi 100 kita akan dapat 2,5. Lepas dapat 2,5 ini baru kita darab dengan 50 gram burger yang dibakar oleh Siti Nurhaliza yang dimakan. 2,5 darab dengan 50. Berapa kita dapat? Kita akan dapat 125. Oke, cendol pulut pula 98. Sama juga macam tadi, kita kena bahagi dulu dengan 100 ya, sebab dia 100 gram. Ya, 98 bahagi 100 kamu akan dapat 0,98. Jadi 0,98 kita pindah ke sini, darab dengan 5 gram. Sebab dia makan 5 gram cendol. Banyak tuh 5 gram cendol. Ya. Jadi berapa jawapannya? 4,9 kilojoule. Oke, kemudian ABC pula. Ya.
57 kita bahagi dengan 100, kamu akan dapat 0,57. Kemudian kita darab dengan berapa gram dia minum tadi? 2 gram saja. Darab dengan 2, kamu akan dapat 1,14. Adakah ini penyelesaiannya? Belum. Kamu kena totalkan semuanya. Kamu kena jumlahkan ketiga-tiga ini untuk mendapatkan jumlah kalori yang dimakan oleh Siti Nurhaliza. Jadi jawabannya ialah 131,04 kilojoule per gram. Sedikit saja dia makan. Siti kan dia artis, dia tidak boleh makan banyak.